Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi bersama saya dalam bagaimana mengubat kesedihan. Alhamdulillah, pada perkongsian yang pertama kita telah kongsikan fungsi otak kita, bagaimana dia berfungsi dan bagaimana kesedihan itu terjadi. Dalam perkongsian yang kedua, macam mana disorder boleh terjadi dan kenapa kita perlu ubat kesedihan-kesedihan kita. Dan pada siri yang ketiga ini bermula kita cerita bagaimana kita nak mengubat kesedihan kita. Okey. Jadi saya nak kongsikan step pertamanya dengan kita memahami konsep ubat kesedihan dulu dalam mengikut ayat Quran dalam surah Al-Muddathir ayat 1 sehingga ayat 7. Saya ceritakan sedikit latar belakang mengenai surah ini. Satu hari Nabi SAW berasa sangat sedih. Nabi diuji dengan berbagai-bagai orang kata dia, orang kutuk dia, orang pulaukan dia nak makan, orang tak nak jual makanan. Ketika Sayyidatina Khadijah sakit, orang kafir tak nak jual ubat pada Nabi SAW. Nabi SAW berada dalam keadaan yang sangat-sangat sedih. Maka Nabi SAW duduk dan berselimut kerana kesedihan baginda SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala turunkan ayat surah Al-Muddathir dan kita akan kaji ayat 1 sampai 7 sebagai permulaan bagaimana mengubat kesedihan. Okey. Jom kita lihat surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan dengan ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Kenapa? Kerana Nabi ketika itu sedang sedih dan berselimut. Kum fa'anzir, bangunlah kamu, ingatkan diri kamu dan kaummu. Maksudnya ayat pertama dan ayat kedua Allah gerakkan dulu. Bangun. Bangun. Kalau sedih tu jangan layan kesedihan. Bangun. Kan? Kum, bangun. Fa'anzir, ingatkan diri kamu, ingatkan kaum-kaum kamu. Maknanya jangan duduk. Ibu-ibu, kakak, ayah-ayah kalau tengah sedih jangan duduk kat satu tempat merenung. Takut apa? Syaitan berbisik-bisik pada limbik kita sampai akhirnya kita tak tahan sangat. Takut ada amigdala hijack tu sampai menjadikan kita ni maknanya tak boleh kontrol diri kita, ataupun syaitan berbisik-bisik sampai boleh jatuh disorder. Sebab itu, wahai orang berselimut, ya ayyuhal muddathir, bangun, kum fa'anzir. Bangun. Ibu-ibu, kakak, ayah yang sedang bersedih ketika ini dan kali ini, jangan duduk diam. Kita tengok pengajaran yang Allah bagi dari surah Al-Muddathir ayat 1 sehingga ayat 7. Jadi ayat 1 hingga 7, ayat 1 dan 2 adalah Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan jangan duduk diam. Ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir. Ayat 3 sampai ayat 7 adalah 5 step macam mana nak mengubat kesedihan. Ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut, ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangun. Dan ingatkanlah diri kamu, kum fa'anzir. Okey, so stepnya apa? Dua ayat ni belum step lagi, itu itu macam kejutan Mana bangun. Stepnya adalah ayat ketiga. Ayat ketiga sampai ayat ketujuh tu 5 step. Kan? Apa dia? Kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Tuhan kamu hendaklah kamu agungkan. Ubat kesedihan yang pertama sekali adalah mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita sedih dan ada orang yang diuji dengan kesedihan. Tapi ibu kakak tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan ubat kesedihan. Dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Jadi jalan pertamanya ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ubah perkataan-perkataan doa kita. Jangan berdoa terutama bagi orang kesedihan Jangan berdoa semata-mata kita seperti mana kita macam mengeluh. Ya Allah, tolonglah. Bagus. Tapi ubah sikit, kan? Wahai masalah, aku ada Allah. Wahai masalah, aku ada Allah. Berbanding, ya Allah, aku ada masalah, ya Allah. Bagus, tapi ubah. Wahai masalah, aku ada Allah. Allah tidak akan pernah mensia-siakan kita. Sebab itu Allah sebut, warabbaka fakabbir. Itu step pertama. Setelah kita sedih, bangun. Warabbaka fakabbir. Tuhan kamu hendaklah kamu agungkan. Kemudian apa? Warabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Baju kamu hendaklah kamu sucikan. Ibu-ibu, kakak, ayah, tuan-tuan, muslim-muslimat sekalian yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian. Kalau kita perasan, orang yang sedih biasanya dirinya tidak terurus.
Rambutnya tidak terurus, bajunya tidak terurus, kadang mandi pun tak. Ini biasa kadang-kadang kan. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut secara tangible, secara realistiknya, wa thiyabaka fatahhir. Baju kamu ni kamu adalah sucikan, bersihkan. So, orang-orang yang sedih, baju penampilan kena jaga. Pergi mandi, rambut kita sisir dengan bagus, pakai yang wangi-wangi. Kan? Kemudian kita siapkan diri kita, maknanya kita kena bergerak. Wa thiyabaka fatahhir, baju kita pakai warna-warna yang ceria. Jangan pakai warna-warna yang gelap. Sebab tu ketika Nabi SAW berada dalam keadaan kesedihan, Allah Subhanahu Wa Taala memberi pada Nabi perjalanan Isra dan Mi'raj. Kalau kita tengok dalam sejarah Isra Mi'raj, Nabi banyak melihat warna-warna. Kan, warna-warna perjalanan, warna-warna dan sebagainya. Kemudian kan Nabi melihat malaikat Jibril, apabila Jibril mengembangkan sayapnya, 600 sayap, 300 kanan, 300 kiri. Setiap sayap tu ada 1000 bulu. Setiap bulu tu ada warna-warna sangat cantik. Yang ada warna-warna tu tak ada terdapat di dunia. Dan apa kata Nabi? Ma'a'zama khalquka ya Jibril. Wah, hebatnya ciptaan kau wahai Jibril. Jadi maknanya apa? Warna-warna dapat merubah kita punya mood. Jadi kita tukarkan warna-warna. Cat rumah cat. Kalau ada kewangan, ada duit, cat rumah kita. Cat jadikan warna-warna yang bagus-bagus. Kan? Maknanya warna ceria rumah kita, pintu rumah bilik kita ceria. Terutama kakak, kan? Abang-abang tengah kesedihan. Itu diajar secara realistiknya. Baju ubah. Kan? Maknanya gunakan warna-warna yang bagus. Kemudian statement ketiga. Apa dia? Wathiyabaka fatahhir waruzza fahjur. Benda jahat kamu hijrah. Wahjur, hijrah pada benda jahat. Maksudnya apa? Tabiat lama yang merugikan kita buang. Tabiat lama yang merugikan buang. Maknanya ubah diri. Daripada keadaan takut lama, maknanya ubah tabiat-tabiat lama. Kalau dulu tabiat suka menangguh, tabiat suka maknanya mengeluh, benda-benda tu buang. Tabiat suka menyalahkan orang lain, itu semua tabiat buang untuk elakkan kesedihan. Kalau tak, kita akan jatuh pada kesedihan yang sama saja. Ubah tabiat-tabiat kan yang lama. Kemudian apa? Waruzza fahjur wala tamnun tastakthir. Jangan kamu mengharap lebih, kamu bagi lebih, kamu mengharap lebih. Maknanya apa? Ubah cara kita berfikir pula. Tadi ubah tabiat ni kebiasaan. Ini ubah cara kita berfikir. Kita berfikir, ibu, kakak, ayah-ayah yang saya sayangi dan saya doakan yang kebaikan sekalian, kena ubah. Kena sentiasa lebih positif. Lihat cara yang positif. Maknanya lihat satu benda permasalahan dengan cara yang bagus dan positif. Setiap benda bermula daripada kecil kemudian menjadi besar, kecuali masalah. Masalah bermulanya besar, kemudian dia akan menjadi kecil kalau Allah bagi jalan keluar bagi permasalahan kita itu. Allah sebut dalam Quran kan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah diberi jalan keluar bagi permasalahannya. Jadi maknanya cara berfikir. Dan yang step kelimanya apa? Wali rabbika fasbir. Dengan Tuhan kamu hendaklah kamu bersabar. Maknanya apa? Kekuatan hati pula. Itu 5 step. Hati kena bina kekuatan. Bina kekuatan hati dengan sentiasa kita berzikir. Nanti saya akan kongsikan berzikir-zikir yang bagus untuk kita dapat kekuatan. Jadi dengan apabila kita membaca zikir-zikir untuk menjadikan hati kita, jiwa kita lebih kuat lagi, maka kita akan dapat menangani kesedihan yang ada di sekeliling kita, yang ada pada diri kita itu. Jadi ibu kakak, tuan-tuan muslimin muslimat rahmatullah sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala maknanya jadikan supaya kita sentiasa ceria dan bahagia, kurniakan kebaikan-kebaikan kita, dan kaji surah Al-Muddathir itu asas kepada untuk mengubat kesedihan. Saya Ustaz Muhammad bin Abdullah Al-Amin mendoakan pada diri saya dan anda semua supaya Allah bimbing kita ke arah yang lebih bahagia dunia dan akhirat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.